Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara semua? Pelayar-pelayar Amir Hijaz Fans, saya mendoakan agar anda sentiasa berbahagia. Hari ini hari yang amat berarti bagi kita umat Islam, sebab baru tadi kita telah pun menunaikan solat Jumaat, saudara. Sebagaimana yang saya janjikan dengan saudara bahawa hari ini saya harus melaporkan tentang Perhimpunan Agung UMNO. Tengok ni baju merah saudara. Sahabat saya pun baju merah. Dan tentulah seperti biasa bila kita berbicara tentang UMNO, untuk orang yang banyak faham tentang UMNO ada dua orang saudara. Yang banyak faham tentang perjuangan, tentang apa yang di sebalik ungkapan setiap para perwakilan Presiden, itu sahabat saya Saudara Syam Jalil. Apa khabar Saudara Syam? Bagus, terima kasih tu. Tok apa khabar? Alhamdulillah, dah ramai dah masuk ni Syam. Teman-teman kita ni ramai ni, Saudara Rosan Arifin, ramai kawan ni. Saudara, jangan lupa like and share. Like and share. Saya dah ramai kawan kita ni tengok. Bersama-sama juga dengan saya adalah Datuk, saya panggil dia senang aja, Datuk Tiger. Apa khabar Datuk? Beliau ambil gambar Datuk Tiger sikit. Adik, gambar Datuk Tiger tak ada tu. Yang ada gambar saya dengan Syam je. Oh, gambar ni punya kamera. Gambar kamera tu kena ada lah. Tiger tak nampak. Tak nampak ataupun kerana dia garang tengoknya. Baik, saudara, siang tadi, awal pagi tadi, UMNO bermulakan seperti biasa mengibarkan bendera sang saka bangsa. Ini adalah merupakan simbolis kepada tu dia Tiger. Tiger minum. Tiger dahaga. Dan selepas dikibarkan bendera itu, barulah Presiden masuk ke dalam Dewan dan deliver dia punya presidential speech ataupun ucapan dasar Presiden. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Saudara Syam, begitu juga dengan Datuk Tiger, kita cuba nak membedah setiap ungkapan, kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden, yang saya rasa ini adalah merupakan isi hati beliau. Dan saya melihat bahawa setiap ungkapan kata-kata yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, dia bukan merupakan satu ungkapan macam orang nak marah ke orang, tidak. Dia kenyataan benar. Itulah isi hatinya. Saya tertarik tadi Syam bila Datuk Tiger, bila dia mengatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri jaga kerajaan. Dia dan Datuk Muhammad Hassan jaga parti. So artinya di sinilah letaknya ada dua perkara yang berbeza. Iaitu you jaga kerajaan, I jaga parti. Tetapi yang paling penting sekali, parti mesti menguasai kerajaan. Datuk nak tanya Syam, can you elaborate about this? Ni masing-masing bertolak-tolak ni, apa hal ni? Jangan begitu. Cakap dah terus terang. Kalau tak betul, cakap tak betul. Kita bagi No. Kita nak dengar Syam dulu. Pandangan you bila Datuk Seri Presiden mengatakan bahawa parti dengan kerajaan dua perkara yang berbeza, dan apa yang dinyatakan oleh parti itu sepatutnya kerajaan yang sekarang ini walaupun tidak dipimpin oleh UMNO secara dominan, tetapi naib Presiden UMNO adalah Perdana Menteri. Can you elaborate about that, Tan? Betul lah. Pertama sekali tu, saya dengar tadi ucapan dia dekat 2 jam Presiden. Dan ucapan dia tu subtle. Dia orang kata banyak kiasannya. Tapi dalam dia punya maksud tu, dia sentuh semua the right point. Nombor satu pasal PRU, kita tak boleh tangguh-tangguh, dia kata. Nombor satu. Dan ini disentuh juga oleh Timbalan Presiden. Timbalan Presiden, Ketua Pemuda, Ketua Puteri, dan Ketua Wanita pun ada sebut sikit lah. Ya ke? Ketua Wanita ni goyang-goyang sikit lah. Sebab dia dalam kerajaan. Lepas tu itu yang kerajaan dengan parti tu Ya. Saya ingat apa yang Datuk Zahid sebut tu, sebab yang Datuk juga sebut tadi kerajaan, parti perlu menguasai kerajaan, betul. Sebab sebelum ni saya tengok sekarang ni banyak dasar-dasar kerajaan yang ada yang tak selari dengan parti. Bila parti buat keputusan, contoh Air Citra,
kita dah buat keputusan, parti dah buat keputusan, MKT dah buat keputusan, presiden pun dah buat keputusan, kita bawa. Tapi nak dapat citra tu sikit punya susah. Setahun kita desak baru dapat sampai last. Tunggu ketua pembangkang bercakap, apa ni pembangkang bercakap. Sampai last minute sebelum PAU baru diluluskan. So itu ada ketidakselarian antara dasar UMNO dengan dasar parti itu yang Datuk Zahid sebut. Itu dia kata hari ini kajian hari ini walaupun Perdana Menteri kita Perdana Menteri UMNO, tapi kajian hari ini bukan kajian UMNO. Ini kajian campuran sebab kita masih ada menteri yang dilantik oleh Muhyiddin, Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, ini semua ini yang tak mengikut post tu. Tak mengikut kata rakyat ni. Kita UMNO ni parti akar umbi. Apa yang dibawa oleh rakyat pergi pada UMNO, daripada akar umbi kita bawa ke parti. Dan dulu kalau parti ni yang menguasai kerajaan, dasar-dasar yang dibawa oleh parti tu jadi dasar kerajaan. Bila dah jadi dasar kerajaan, kita bantu rakyat balik. Tapi sekarang ada disconnect. Rakyat bawa pada parti. Parti nak bawa pada kerajaan tu sikit punya susah. Itu yang menjadi masalah. Sebab tu sekarang ni saya ingat kita kena synchronizekan balik antara dasar parti dengan dasar kerajaan tu. Tak, dia bagi saya tengok bila diluluskan dalam KWSP pun saya rasa bukan secara yang mutlak lah. Sebab bila ada bersyarat lagi apa semua kena tunggu minggu depan. Betul lah. Jadi macam main tarik tali lah. Itu saya ingat macam tu juga. Itu pasal saya nak tunggu lagi sekali apa syarat dia ni. Ingat tak dulu masa kita desak untuk bajet 2021. Kita desak dalam Dewan Rakyat. Kalau nak masa tu kajian Muhyiddin kita kalau nak lulus bajet ini awak kena luluskan moratorium dengan air sinar, ingat? Lepas itu dia dah goyang, lepas tu okey dibenarkan kelulusan moratorium. Tapi lepas tu bila lulus saja bajet 2021 baru keluar syarat-syarat dia. Ini pula syarat-syarat dia. Itu yang ada satu ahli parlimen dia kata macam apa memenang putih gunung ledang lah. Mainan banyak sangat dimainkan ini kan. Itu sebab kita kata sekarang ni harap-harap kali ni bila betul dibenarkan pengeluaran citra, jangan ada banyak main pula lah. Lepas ini banyak-banyak syarat pula lepas ni Menteri Kewangan. Bukan hanya kelulusan kerana sempena PAU ni. Itu yang kita tak nak. Kerana nak membeli jiwa ahli-ahli perwakilan UMNO pula kan. Itulah Menteri Kewangan jangan kencing kita lah. Itu saja saya nak sebut lah kan. Saudara Syam Jali dia kata jangan Menteri Kewangan kencing kita. Agak kerana dia takut sebab dia kena berhenti, sebab dia kena kata kalau luluskan KWSP dia kena berhenti. Betul, itu dia kata dia, dalam wawancara live. Sekarang ni saya tengok penyokong-penyokong dia cuba pusing-pusing cerita, kata dia tak cakap macam tu. Saya tengok balik video wawancara dia tu. Apa yang dia kata apa? Dia kata dia tidak setuju pengeluaran KWSP. Sebab dia kata itu adalah keputusan yang salah. Kata dia. Lepas tu dia kata kalau kajian buat keputusan yang salah, dia kata termasuklah yang ni, not this one and not that one, not including KWSP, EPF ni dia kata. Dia kata dia willing to resign. Itu dia kata. Tengok balik ucapan dia itu. Sekarang kerajaan dah setuju keluarkan KWSP ni. So bila dia nak letak jawatan sebenarnya? Tak, paling penting sekarang ni rakyat. Saya melihat Saudara Syam, yang rakyat nak tahu bila aku boleh dapat duit aku. Itu soalannya. Betul. Kita nak desak supaya dia letak jawatan. Bukan pasal apa. Sebab dia ni banyak menyusahkan rakyat. Polisi kewangan. Polisi kewangan dia. Sebab apa? Dia bukan datang daripada akar umbi macam kita. Dia bukan wakil rakyat. Dia telah dilantik parachute. Lepas tu datang daripada bank. Yang kita dia tahu jaga dia banyak bank. So time krisis, time rakyat susah ini, dia tak jaga rakyat. So bila dia tak jaga rakyat krisis, makin lama rakyat makin tertekan. Dia tak nak bagi air citra sebabnya dua. Dia kata sebab dia pakai alasan teknikal, kata pasal kecairan pasaran saham lah, bond korporat lah. Dalam kata lain secara ringkasnya, dia nak pakai duit KWSP tu untuk melabur saham. Lepas tu nak bagi pinjam syarikat korporat. Saya cakap pada dia, kita time susah, kita tak pergi main saham. Betul. Time susah, kita survival dulu, kita nak makan dulu. Dia kata keluarkan duit 55. Kalau orang tak makan, orang tak boleh tunggu umur 55 tahun baru makan. Itu saya nak cakap pada dia ni, maksudnya dia tak faham. Kenapa dia tak faham? Mungkin dia ni daripada kecil sampai ke besar. Dia ni orang bukan orang susah. Dia orang kayangan. So dia tak faham. So bila rakyat minta air citra 10,000, dia pun tertanya-tanya, kenapa minta 10,000 ni? Bukan banyak benar dia kata. Mungkin. So bila dia tak faham, itu masalah. So sebab itu orang macam ni tidak boleh menjadi
memegang jawatan yang kritikal menjaga kewangan negara pada masa sekarang ini. Time crisis ni kita nak orang yang faham dan sensitif tentang masalah-masalah rakyat. Sebab itu pada kali ini kita ini siapa-siapa yang bukan dia seorang. Banyak lagi menteri-menteri ni yang dilantik oleh Muhyiddin masih ada dalam kerajaan. Masih ramai lagi. Ini Azmin Ali yang jadi ekonomi, Mustafa Muhammad. Bila Syam sebut Azmin Ali tu saya rasa seram lah. Nasib baik dia pakai jambang. Kalau tak pakai jambang you dia minat you tu. Itulah. Minta dia jauh lah. Simpang malaikat baru 4. Rina Harun. Lagi menteri-menteri ni Peja. Ini semua tak perform. Dulu mereka ni selalu, saya tahu mereka mengugut PM. Kalau kita tak boleh ganti menteri-menteri ni, ganti dia nak tarik sokongan lah sebagainya. Tapi saya tak rasa dia orang ni berani tarik sokongan. Dia cacah je tu mengugut. Saya ingat kali ni kita patut ganti je dia-orang ni sebelum kita bubar sebelum kita buat PRU, sebab makin lama dia orang ni ada, dia orang tak perform, makan gaji buta. Dulu dia ngugut kita, tapi sekarang saya ingat dia orang pun tak berani nak tarik sokongan. Bila dia tarik sokongan, jatuh kerajaan, terbubar kerajaan, dia orang pun hilang dia punya jawatan. Itu yang dah takut. Dia takut. Itu yang dah nak So bubar daripada hilang jawatan dan hilang jawatan ahli parlimen, mungkin kalau dia hilang jawatan menteri, dia masih dapat jawatan ahli parlimen. So saya ingat kepada Datuk Seri Ismail Sabri, tak apa kalau dia ngugut, jangan takut. Kita di belakang ni kan, kita ni awak cuba gantikan dia orang ni, sebab rakyat sengsara selagi dia orang ni ada. Yalah, satu Syam, saya ingat ni seorang ahli parlimen dengan menteri lebih kurang 50,000 sebulan tu tak? Ada yang 100 menteri kewangan dulu, Lim Guan Eng dapat dalam berapa 100-200 ribu. Ingat Zafril ni lebih sebab gaji dia gaji senator. Lepas tu gaji menteri. Lepas tu dia ada lagi ni kan, di bawah menteri kewangan diperbadankan lah apa. Ingat 100-200 ribu lebih gaji dia. Tanya Rina Harun gaji dia berapa, campur-campur. Saya ingat berpuluh-puluh ke tak 100 ribu, apa dia buat? Dia pergi sembuh tak cicak je adalah. So macam mana kita nak maintain menteri-menteri macam ni? Maksud saya tu Syam, kalau dikirakan 100,000 sebulan, sebab itu dia tarik sampai kalau setahun. Lebih 1.2 million tu. Itu yang dia tak nak bubar parlimen. Tapi Datuk Tiger, sila. bagi saya, kalau kita nak jadi seorang pemimpin politik yang nak menjaga rakyat, salah satu kriteria yang kita perlu ada ialah kita mesti berjiwa rakyat. Kuat sikit, Dok. Mesti berjiwa rakyat. Dalam dikata kita mesti memahami nadi denyut rakyat itu sendiri. Kalau kita menjalankan kerja sebagai menteri ataupun timbalan menteri, tetapi kita merasakan diri kita sebagai penguat kuasa, kita tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Betul. Sebabnya bila membuat satu keputusan politik, dia mesti mengambil kira apa yang rakyat kendakkan. Betul. Umpamanya kita kena kaji, katakan contoh duit EPF ni. Cuk, cakap kuat sikit, Dok. Ni Hikmail Trader dia kata tak jelas suara tu. Sebenarnya suara saya kuat, tapi nanti saya nak kena lawan apa tu pembahas di belakang saya ni pula. Tapi saya nak bagi tahu, kalau nak jadi orang politik ataupun menteri-menteri yang dilantik untuk menjalankan kerja yang baik, dia mesti ada wisdom. Dia mesti ada jiwa rakyat. Kalau dia tidak ada, saya rasa macam Datuk Isyam cakap tadi, sila letak jawatan. letak jawatan keluar. Maksud saya, macam umpamanya, kalau kita kaji berapa ramai yang nak duit tu, dia bukan nak duit tu masa dia 55, dia nak duit tu sekarang sebab dia hadapi macam-macam masalah. Kalau dia tak hadapi masalah, buat apa dia minta sekarang? Cuba fikir, orang minta apabila mereka tak ada. Kalau dia dah ada, dia minta, maknanya dia tu tamak. Tapi tengoklah, lihatlah bagaimana orang yang nak tu. Hilang kereta, hilang rumah sebab duit dia tak ada. Nak bayar sewa, nak baiki kereta, nak baiki motor. Nak baiki motor pun tak ada RM20. So, you mesti merasakan perkara itu. Dan jumlah yang terbabit tu tak ramai. Saya rasa kalau disebutkan perkiraannya, saya rasa dalam 600 juta saja, bukan bilion pun. So dalam dia kata bukan membabitkan semua rakyat Malaysia. So maksudnya buatlah perkiraan yang berjiwa rakyat. Bukan saja
tak ada duit sekarang, ataupun bila saya keluarkan daripada simpanan ataupun pelaburan, dia akan mengganggu orang lain. Fikir yang perlu sekarang ni. Macam umpamanya macam kalau ada setengah orang cakap, kalau umur dia dapat sampai 55, mungkinlah dia boleh gunakan. Tapi dia nak sekarang. So saya rasa Perdana Menteri bijak dalam meluluskan perkara ini, tetapi dengan syarat jangan menyusahkan. Pengeluaran. Maksud dia kalau saya nak sekarang, saya nak betulkan saya punya motor, nak betul saya punya kereta, nak bayar sewa, sekarang yang saya nak. Tapi kalau you sebut kata lulus, tapi saya perlu menunggu berbulan-bulan, tak payahlah. Ya. Tak payahlah. Nah, bukan apa sebab ini Syam, sebab saya lihat dan saya dengar kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri kata lulus. Boleh dikeluarkan wang itu. Tetapi Tengku Zafran kata ada minggu depan ada perincian pula, syaratnya pula. Ini saya rasa menyusahkan. Jadi di sini saya katakan sebagai orang politik, khususnya sebagai menteri, dia kena juga menjiwai kenyataan Tun Mak Hassan. Tun Mak Hassan kata sebagai pemimpin politik, you kena menjiwai apa keluh kesah rakyat. Betul. Dan ini tidak dilaksanakan oleh pimpinan mereka. Betul. Dan saya hairan lah sebab Datuk Ismail Sabri dia orang UMNO. Kan? Sepatutnya dia menjiwai cara UMNO. UMNO meletakkan kepentingan rakyat yang memperjuangkan ini. Sampai saya mendengar kenyataan yang berhormat Datuk Seri Najib di Parlimen. Dia kata demi untuk KWSP ni, orang lain nak claim kredit pun ambil lah, dia kata. Yang penting biar rakyat dapat duit itu. Rakyat need to survive. Sebegitulah saya melihat murninya jiwa seorang pemimpin. I don't care about me. Yang paling penting sekarang ni rakyat diutamakan. Kita dari dulu lagi Kerajaan Barisan Nasional dulu, kerajaan rakyat diutamakan. Dan ini tidak terlaksana waktu sekarang. Dan kalau sekarang ni, okey baik. Ini isu KLSP ni kalau cakap nanti Saudara Syam, saya menyerap darah. Tak apalah, kita tunggu dalam seminggu dua nanti. Nanti tak jadi pula. Kita nak membedah kenyataan daripada Presiden. Kan? Di mana beliau menyatakan bahawa sudah sampai masanya dipulangkan balik. Dipulangkan balik kuasa ini kepada rakyat. Betul. Begitulah murninya jiwa hati seorang presiden yang mahu memulangkan kuasa ini kepada rakyat. Sebab saya selalu bercakap bahawa bagi saya bersetuju dengan presiden bahawa suara rakyat kuasa keramat. Tapi bagi Presiden UMNO, dia kata dia sudah sampai masanya Perdana Menteri memulangkan segera segala kekecohan, segala kekeliruan, segala apik lempang ni banyak sangatlah Saudara Syam dalam kepimpinan. So apa pandangan saudara? Saya tengok betul tu. Tadi sekurang-kurangnya 2 kali Tok Zahid sebut pasal pulangkan mandat. Pasal kita tak mau tangguh-tangguh lagi pilihan raya. Dan siapa yang nak tangguh pilihan raya ni siapa? Nombor 1, 2, 3, 4 orang segelintir yang ada jawatan dan kerajaan ni lah. Dari UMNO. Dari UMNO kena terima hakikat tu. Okay, ada juga daripada UMNO. Mereka of course lah, dia ada jawatan, menteri dan sebagainya. Of course lah gaji ratus-ratus ribu macam tu. Mestilah dia nak selama mungkin. Dan kalau sekarang ni, kalau setahun dia punya main income 1 million. Kali 12 bulan dah 1.2 juta. 1.2 juta setahun. Tapi takkan pasal dia orang punya gaji dia orang nak bergantung pada jawatan dia. Kita semua rakyat semua sengsara, tak boleh. Takkan nak tunggu dia orang. Begitu. Lepas tu macam tadi Presiden sebut juga dia kata ada orang sebut pasal apa orang kata jangan mendahului kuasa agung. Ni Tan Sri Anwar Musa salah seorang menteri saya sebut je lah nama dia kata dia kata kita jangan mendahului kuasa agung. Presiden cakap tadi kita tahu kuasa agung, kita tahu benda ini. Dan semalam Anwar Musa kata dia keliru pasal ucapan Timbalan Presiden. Saya ingat orang lain semua tak keliru, orang lain semua jelas. Saya ingat dia seorang je keliru. Sebab saya nak cakap pada Tan Sri Anwar. Saya kata pasal pembubaran parlimen dan pilihan raya ini, kita tahu kuasa agung. Kuasa agung ialah apa? Memperkenan atau menolak. Kalau ada cadangan diangkat untuk membubarkan parlimen, itu kuasa agung. Kita tak kacau itu, bukan kita yang perkenan, bukan kita yang menolak. Tapi apa tugas kita di bawah perlembagaan? Tugas kita ialah untuk mengkaji, mencadang dan juga membawa kepada Si Paduka Yang Pertuan Agong untuk diperkenankan. Kita buatlah kajian, buatlah bincang sama kita.
takkan kita nak bagi suruh Agong pula kira-kira untuk kita. Itu dia keliru. Itu Kalau itu tidak dia adil. keliru. Tak adil kepada Yang di-Tuan Agong. Ya. Kalau kita kata Agong kirakanlah untuk kita bila nak bubar parlimen, itu bukan kerja Agong. Ya. Kerja kita adalah kita yang kira, kita buat kajian, kita tengok masa yang sesuai, lepas tu kita angkat kepada si Paduka Yang di-Tuan Agong. Ini yang kita buat di sini. Kan, dan kita bincang sebagai parti, kita bawa kepada sebagai parti Presiden, dan Presiden bawa kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan orang Perdana Menteri ni pun ahli parti, orang-orang parti. Dan lepas kita ada semua maklumat, baru kita bawa kepada si Paduka Yang di-Tuan Agong untuk diperkenankan. Ini memang tanggungjawab kita nak buat. Apa pula itu mendahului Agong pula. Betul. Takkan kita nak orang kata bagi beban pula Yang di-Tuan Agong untuk buat keputusan untuk kita tanpa apa-apa. Ini tak boleh kat situ. Ini saya nak cakap pada Tan Sri Anwar lah, kalau awak keliru macam ni berapa banyak kali awak keliru ni, jangan keliru-keliru lah, dengarlah betul-betul orang berucap dalam tu. Akhirnya rakyat yang keliru. Dah dia Menteri Komunikasi, kalau dia keliru macam mana saya nak cakap apa benda ni. You got the point. Kalau dia Menteri Komunikasi memiliki keliru ucapan orang, dengarlah betul-betul dalam Dewan. Ya. Datuk Tiger. Saya melihat apa yang mesej utama yang hendak disebut oleh Presiden UMNO ialah beri mandat baru. Sebab kalau mandat baru ni tidak ada, kita tak ke mana. Macam kain pendek lah. You tarik ke atas, bawah nampak. You tarik ke bawah, atas nampak. Tutup pusat nampak lutut. Tutup lutut nampak pusat. Jadi kalau ada mandat baru, tahu siapa yang jadi kerajaan, dia boleh bukan kata dominan ni negatif. Dominan ni menguasai yang boleh menentukan keputusan nak buat atau tidak buat. Jadi kalau kita tidak dominan, dalam arti kata kita menguasainya, dia ibarat macam kain pendek tadilah. So mesej yang disampaikan oleh Presiden UMNO tu secara subtle bagi balik pada rakyat yang buat keputusan. Lepas tu baru kita tengok sama ada betul tak apa yang Presiden cakap tu. Sebab apa? Dalam istilah Inggeris dia, curiosity kill a cat. Maksud dia, dulu sebelum PRU 14, orang mencuba-cuba untuk pilih kerajaan baru. Sedangkan perbuatan itu macam saya sebut tadi lah. Macam kucing, dia cuba-cuba pegang wire panas tu, dia cuba-cuba ingat apa benda, lama-lama dia akan hilang nyawa. Maksud dia, benda yang kita tak boleh mencuba-cuba, jangan kita cuba-cuba. There's no try and error. Tak ada, sebab ini betul-betul kerajaan yang akan menjaga kepentingan kita. Kalau kita sendiri tak pilih kerajaan yang kukuh, macam mana dia nak melihat bagaimana apa yang saya nak buat untuk rakyat? So dalam arti kata lagi, umpamanya kita balik pada EPF tadi lah, mungkin saudara Kamal mungkin sakit hati kalau sebut tu dia akan menyirap. Tapi saya nak sebut, kalau kita tidak ada kuasa, macam mana kita nak buat keputusan untuk memberi apa yang rakyat minta? Itu sebabnya bila PM kita daripada UMNO, dia kata lulus, mesti lulus. Tapi kalau Menteri Kewangan buat hal, kita ada penggantinya. Bagi saya tidak ada rasa orang yang paling layak untuk jadi Menteri Kewangan ialah Datuk Seri Ashraf Wajdi. Dia ada background banking, Islamic banking. Saudi Arabia, orang negara-negara Timur Tengah gunakan otak dia untuk bantu dia orang. Kita pula tak guna. Kan kalau katakan Zafrul tak nak tolong lah. Zafrul tak reti nak buat lah macam mana nak boleh kan. Kita tahu lah apa macam mana nak buat. Kita lagi ramai orang boleh tahu macam mana nak buat. Zafrul dia tak reti nak buat. Dr. Ashraf dia pandai dalam hal ni, bagi peluang. Itu sebabnya minta maaf lah, saya pernah cadangkan Datuk Ashraf ni jadi Menteri Kewangan kedua. Tapi dia hantar jadi Timbalan Menteri Agama, tak apalah. Itu dia punya preparation. Tapi pada saya, kalau tak ada orang yang layak nak buat tu, bagi dia. Tengok macam mana dia buat. Sebab walaupun dia belajar tinggi, ada PhD, tapi dia mempunyai jiwa. Jiwa yang mana Datuk Kamal sebut tadi, fahamilah rakyat. Kalau Zafrul tak reti buat, orang kita lagi 2-3 ramai lagi. Yang saya heran tu, orang kita, orang UMNO, dia boleh backup orang-orang macam ni. Saya tak faham. Masa umpamanya dia sebut, saya tak nak sebut nama lah. Saya sebut. Bila kita parti dah buat keputusan, tolong bantu. Bukan kita fikir pasal diri kita, tetapi kita fikir pasal rakyat. Betul. Kan? Tengok apa yang Presiden sebut.
berapa ramai menganggur sekarang. Ya. Berapa ramai yang hilang pekerjaan. Ya, ya. Berapa ramai yang underemployed. Jadi tengok data-data. Mungkinlah bila Presiden sebut pasal tu semua orang ngantuk. Sebab itu data-data yang serius. Itu fakta. Fakta-fakta yang perlu. 300,000 graduan ya. Betul. Mana nak letak dia orang ni? Mana nak tak? Yalah. Syam, Betul. okey, kita Balik. beralih sikit ni. But- Tadi sorry tu. ya. Tambah sikit. Boleh, boleh. Pasal saya nak sentuh lagi pasal penangguhan pilihan raya ni ataupun pasal apa kita nak pilihan raya tahun ni sebab mungkin. Satu, yang nak tangguh-tangguh pilihan raya ni siapa? Tadi ada yang kluster-kluster menteri itulah. Ya, ya, ya. Satu lagi yang nak tangguh pilihan raya. Tadi Presiden sebut pasal MOU ni. Itu saya nak sebut cadang yang ini. MOU? Oh, nak sebut saya nak okey, tanya MOU saya tadi. Ni kan, kita sama fikir. Ya, ya. Yang MOU ni, yang nak tangguh pilihan raya ni, dicadangkan oleh siapa? Ya, ya, Anthony ya. Loke. Anthony Loke tu siapa? DAP. Ya. Lepas itu, yang nak tangguh pilihan raya ni, Mukris. Yang dia sebut itu orang pejuang. Ya, ya. Dan lepas tu, Syed Saddiq. Ya, Daripada ya. Parti Muda. Mereka Abakau. semua ni, PHPN dan Abakau. Kan nak sambung MOU, cadangkan kepada Perdana Menteri kan pasal nak tangguh pilihan raya. Yang kita ni kita parti UMNO. Yang kita nak tangguh pilihan raya sebab kenapa pula kita nak dengar cakap DAP pula? Kenapa nak dengar cakap Anthony Loke pula? Ya, Nak macam dengar kita cakap bagi talian Mukris hayat. pula? Macam Tak kita bagi boleh. talian hayat pada orang. Yes, kita pula nak ngikut cakap Anthony Loke nak Ya. sambung MOU nak tangguh pilihan raya. Ya, Buat ya. apa? Kita UMNO, kita bincang dalam dewan. Betul. Dan kita angkat bagi cadangan supaya diperkenankan oleh Sebudaya untuk perkenan baginda. Ya, cuma saya satu lagi nak respon sebab Datuk apa ini Tiger tadi dia sebut Datuk Ashraf, Ketua Pergerakan Pemuda. Saya bersetuju tapi cuma saya rasa dari segi perlembagaan ini ada hiccup sikit sebab dari segi perlembagaan dia dah 2 kali jadi senator. Jadi bila 2 kali jadi senator tak boleh nak dilantik lagi sebagai senator. Sebab tu kena PRU. Kena ada lah. PRU. Kalau ditangguhkan juga jawabnya kena lantik senator Hisham PRU. Jalil lah. Saya rasa saudara Hisham ni pandai. Bila saya cakap tu, dia terus kata elok ada PRU. Betul lah tu. Ada PRU, Dr. Ashraf Bedang. Ya, ya, ya. Jadi Menteri Kewangan. Kita riset Dan semua tu. orang yang sebelah saya tu pun patut bertanding. Ya, ya, ya. Bagi saya ni bakal menteri besar. Oh. Sama kalau katakan ada calon-calon saya minta maaf lah. Tapi saya tengok orang muda macam ni seperti On Hafiz di Johor. Ya, ya, ya. Kita boleh lah. Walaupun ada hati yang terguris ke apa ya. Saya kata apa bukan kehendak dia macam orang tuduh Datuk Zahid umpama yang orang yang apa yang mungkin Mungkin janjilah. mungkin janji. Kita kena faham. Datuk Zahid daripada dulu kalau dia kata poster boy tu Datuk Asni lah jadi menteri besar. Tetapi kita tahu. Tak payah cerita lah kenapa benda tu berlaku. Ya, ya. Jadi kita kena aku. Yang ni saya boleh tambah tu. Sebab sampai saat akhir masa di Johor saya dengar Datuk Zahid Ya. sampai saat akhir hari pilihan raya masa maghrib tu saya makan dinner Datuk Zahid, Datuk Asni, Tok Mak Hassan pun ada tentu dengan saya. Sampai saat akhir memang kita punya calon Menteri Besar Johor adalah Datuk Asni. Ya. Dan saya boleh confirmkan yang ni sebab apa? Sebab masa maghrib tu Datuk Zahid suruh saya tulis kenyataan media. Press release dengan ucapan itu saya yang draft. Presiden kata, "Syam, awak tolong draft ni." Dalam ucapan tu memang disebut. Dia kata ikhtiar Johor ini akan dilaksanakan oleh calon Menteri Besar Johor kita yang kita angkat iaitu Datuk Asni. Muhammad, Kan? ya. Dan lepas tu sekiranya diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Itu ayat dia. So sampai last minute memang Datuk Hasni calon kita. Itu dia. So siapa yang nak kata macam-macam pada Datuk Zahid betul itu lah. tak betul. Sebab Tak, saya ada dekat situ. Betul lah. Saya selalu mengatakan bahawa UMNO ini pertama-tama sekali dia lahirnya di istana. Satu. Yang kedua, penubuhan awal UMNO ini ialah untuk mempertahankan maruah martabat Raja-Raja Melayu waktu kita menentang Melayu Union. Jadi setelah itu ditubuhkan UMNO ini, maka tentulah UMNO sentiasa akur dan patuh pada kehendak istana. Kesetiaan UMNO terhadap raja-raja ni memang tidak boleh dipertikaikan. Malahan jangan sekali, semalam saya dengar
mengamuk Saudara Zamir Ibrahim. Bila diorang kata UMNO nak dilagakan antara UMNO dengan istana apa semua. Tak boleh sebab dia orang tak boleh, sorry tu. Ya, sebab UMNO dan istana berpisah tiada. Kemut Mei. Dia nak laga-lagakan. So, jadi mereka mau melaga-lagakan. Sila Syam. Kita tak boleh salahkan istana juga. Ya, Sebab ya. di bawah Undang-Undang Tubuh Kajian Negeri Johor 1895 perkara 2 memang kuasa sultan Yes, untuk absolute melantik power. daripada adun-adun daripada parti yang menang. Itu kuasa dia. Dia Ya. kuasa dia. Terpulang pada dia lah. Kita cadang dan dia terpulang pada dia. Dia kalau dia minta 3 nama, kita bagi 3 nama. Ya, So tak boleh salahkan dia, tu atas kuasa dia. Sebab bila kajian negeri, memang kajian negeri ni Menteri Besar akan bekerjasama dengan Sultan secara rapat. So of course lah dia nak pilih siapa Menteri Besar di kalangan adun. So dia dah pilih, baginda dah pilih. So kita akur. Itu saja. So ada Sebenarnya saya ada banyak cerita belakang yang saya tahu. Ya. Tetapi saya ingin menyebutlah, susah kita fikir lagi perkara-perkara ini. Saya ingin menyebutkan orang yang paling cool dan calm, yang tenang, Presiden Dato' Asni. Dato' Aziz sendirilah, dia memang Sebab tenang. You bayangkan di EU yang nak jadi Menteri Besar tiba-tiba tak jadi. Dalam mesyuarat-mesyuarat yang disebut oleh rakan-rakan yang hadir tu, dia tenang. Kita tak tahulah bila dia akan hamburkan benda, tapi dia tenang, dia tak ada rasa sedih. Cuma satu perkataan yang saya diberitahulah. Dia kata hormati raja. Ya. Itu baru UMNO. Jangan derhaka. betul. Tak, itu yang Datuk Tiger dan Syam yang saya katakan bahawa UMNO dan istana berpisah tiada. Apa saja titah yang dititahkan oleh tuanku, kita akur. Ingat waktu penubuhan kerajaan Abah Kau. Waktu itu kita tuntut nak mereka macam tadi Datuk Seri Presiden sebut bahawa selepas berlaku langkah Sheraton. Okey, dan nak lantik Tan Sri Muhyiddin. Pada waktu itu tuntutan UMNO nak pilihan raya. Betul. Tapi istana kata tidak sesuai. Sebab Dalam COVID. keadaan begitu pun, okey, kita tahu parti PBM ni nak bunuh kita. Tapi UMNO redha untuk menerima kehadiran Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan kita sokong, tak ada masalah. Cuma Datuk Seri Presiden ada menyatakan bahawa kita minta kalau boleh nak diadakan pilihan raya tempohnya 6 bulan. Betul. Bukan? So ini saya ingat ini Muhyiddin bukan buat darurat. tapi Muhyiddin buat darurat. Jadi nak buat macam mana lah. Jadi dalam keadaan begini. Baik. Kita banyak banyak lagi kat belakang tu. Saya pun nak tanya dengan Syam ni. Satu minit nak tambah tu. Tadi Tak saya apa. nak sambut Datuk Tiger. Ya. Ni ramai kawan-kawan nak bertanya ni. Datuk Tiger cakap Ya. pasal orang melekeh Datuk Zahid ni kan. Saya tengok adalah puak-puak yang nak melekeh Datuk Zahid. Ya, Ini ya, tak ya. adil saya nak jawab sikit pada puak-puak ni bila orang melekeh Datuk Zahid, ini saya nak jawab lah. Awak melekeh Datuk Zahid, adalah puak-puak ini mungkin ada yang kluster-kluster ni Ya. Saya kata kalau awak tengok track record tu cuba awak tengok betul-betul track record Datuk Zahid. Track record dia masa kita lepas dia jadi presiden dua Perdana Menteri jatuh Tumbang. Mahathir jatuh, siapa presiden UMNO macam tu? Zahid Hamidi. Ya. Lepas 22 bulan. Lepas tu Muhyiddin naik 17 bulan. Muhyiddin jatuh, kajian gagal. Siapa Tumbang. presiden UMNO pada ketika itu? Zahid Hamidi. Kajian Perak dapat pada UMNO. Siapa presiden UMNO pasal itu? Zahid Hamidi. PRN Melaka kita menang besar. PRN Johor kita menang besar. Siapa presiden UMNO masa itu? Zahid Hamidi. So siapa-siapa yang nak pelekeh presiden ini, saya nak cakap, boleh tak awak match track record presiden kita ni? Betul. Apa sumbangan daripada parti? Saya tengok bila time PRK PRN yang pergi berkempen ini, orang-orang yang tak ada jawatan dalam kerajaan ni. Betul. So saya nak tanya orang-orang yang pelekeh, yang ada jawatan dalam kerajaan ni, yang pelekeh presiden kita, yang panggil dia kelas mahkamah, pelekeh timbalan presiden, pelekeh Datuk Najib. Awak cuba match track record yang ditunjukkan oleh yang orang yang awak panggil kluster mahkamah. Dan adakah mereka bersih? Betul. Persoalannya Satu. adakah mereka bersih? Dua Perdana Menteri Mahathir, kuat-kuat Mahathir pun jatuh masa saya Hamidi jadi presiden UMNO. Yes. Itu saya nak cakap dekat sini So siapa-siapa yang nak melekeh, janganlah macam tu. Awak tengok track record and bagi tahu apa sumbangan awak pula pada parti. Itu saya nak bagi tahu. Tadi Datuk Seri Presiden ada menyentuh tadi, dia kata mereka yang menuduh kita ni sebagai kluster, kluster mahkamah semua yang berada dalam kerajaan, apakah mereka bebas dari pendakwaan nanti? Tak. Ini persoalannya. Saya percaya kalau ada hitam mesti ada putih. Ya. Kalau ada laut mesti ada langit.
Ya. So kalau ada kluster mahkamah, dia mesti ada kluster lari mahkamah. Kalau ada kluster mahkamah, dia mesti ada kluster lari pendakwaan. Ya, ya, So ya. janganlah ngata orang. Minta maaf lah saya, macam saya ni. Ya. Datuk Wargemas, Dok. Ha? Datuk Wargemas. Saya warga emas. Ya, ya, ya. Tapi saya tetap menyokong di belakang sahabat dunia akhirat saya. Saya hadir di mahkamah. Ya. Oh. Tapi saya nak tengoklah satu hari besok orang yang duk kata kluster mahkamah dibawa ke mahkamah. Saya nak tengok muka dia. Tok, lepas PRU 15, orang-orang mengata tu dia orang akan jadi kluster mahkamah. Amin, amin. Saya rasa lah. Saya bagi tahu orang yang bernama Zahid Amidi ni bukan pendendam. Tok, tadi lapaskan juga Dia tadi. cakap dalam tu, dia tidak akan Tadi pendam. pun dia lapaskan juga. Tetapi dia selalu yakin pada Allah. Ah. Kalau you buat kat saya, Allah akan balas. Karma, kifarah dan sebagainya. Ya, betul. Okey, Betul lah. last but not least, ya. Jadi tadi Datuk Seri Presiden menyentuh, saya agak tertarik hati menyentuh tentang MOU ni. Jadi apakah Perdana Menteri masih lagi nak menandatangani MOU dengan puak-puak ni, sedangkan Jeddahnya sampai bulan Julai. Kita tak setuju tu sebab Apakah ini akan disuarakan oleh perwakilan? perwakilan lepas tu masa ucapan pagi tadi pun kan telah disetujui bahawa kita setuju untuk buat pilihan raya dulu sebelum pemilihan. Bukan pemilihan ni. Tak betul betul. Ini betul. MOU tak, dengan maksudnya ya. secara tak langsung, Ya. maksudnya kita tak lanjut MOU. Sebab Sebab kita punya pemilihan parti kena buat sebelum 29 Disember. 29 Disember Ya, ya. tahun 2022. Ya, ya, ya. So kalau PRU disetujui dalam dewan tadi, PRU dibuat sebelum tu, maksudnya tahun ni PRU, maksudnya kita tak boleh extend MOU tu. Ya, ya, ya. Dan buat apa pula kita UMNO nak setuju, macam saya cakap tadi, kita UMNO nak setuju dengan anti-nolok pula. DP pula. Dah Pasal tahu nak tikam MOU, kita bagi dia pisau. Kita pula nak bersetuju dengan musuh-musuh kita Ya, untuk ya. extend MOU tu. Kita bukan bodoh kaum UMNO bukan bodoh Okey. tu. Kita Last tak kali setuju. saya nak tanya ni tentang ini, bila kalaulah seandainya adakah pilihan raya, saya dengar tadi kenyataan Presiden. Dia kata dalam 2 PRK, malah 3 semua Sabah, UMNO menurunkan calon-calon 70% muka baru dan muda. Lah kita berharap kat Saudara Syam pun ramai kawan minta InsyaAllah. Saudara Syam tanding juga kan. Tapi di mana terpulang kan. Jadi apa pandangan Saudara Syam, apa pandangan Datuk Tiger tentang calon-calon muka baru? Saya yakin bahawa kita sudah sampai ke tahapnya, dia kata macam saling kulit lah. This is the time for us to change once and for all. Jadi pimpinan-pimpinan di Putrajaya, ya, di Anjung Kuasa harusnya diubah dah. Sebab ini generasi sekarang ni kita masuk bukanlah generasi milenial dah ni. Ini generasi 5G ni. Dan mereka amat mengharapkan sentuhan, santunan, a real qualified ministers yang really understand. Masalah saya selalu bercakap dalam live saya, kadang-kadang orang UMNO ni, Menteri UMNO ni sebelum menjadi menteri, dia pandai. Tapi bila dah jadi menteri, nampak sikit kebodohannya. Jadi itu yang saya tak faham lah. Saya harap Saudara Syam nanti tak jadi begitulah. Tak gitu, Datuk Tiger. InsyaAllah. Please respond to it, Datuk Tiger. saya tak kata siapa bodoh. Ya, ya. Saya tak suka Kurang bijak. Kurang bijak. kurang bijak ke bodoh. Tapi saya nak sebut, kita ni satu perkara. Kita kena ingat perkataan Melayu yang paling indah ialah tanggungjawab. Ya. Di dunia kita tanggung, di akhirat kita jawab. Maksud dia kalau kau nak jadi menteri, kau mesti ada tanggungjawab besar. Ya. Kalau kau memperlekehkan rakyat, mempermainkan rakyat, you tengoklah besok apa yang kau nak jawab dekat malaikat. Betul. Saya cakap ni pasal dunia akhirat ni sebab usia saya usia akhirat. Kan? Kita memang digalakkan bila umur 60 tahun ni mesti ingat pasal macam orang muda ni tak perlu, bukan tak perlulah. Dia boleh lambat sikit. Macam kami ni, orang-orang yang dah berusia macam saya ni, ada yang pegang jawatan menteri lagi. Jadi mereka mesti fikirlah. Jangan duk kata orang, jangan duk perlekehkan rakyat, jangan fikir pasal projek nak duit lah. Minta maaf lah saya cakap ni sebab apa? Saya ni rasa kalau you dah ada tanggungjawab amanah ini besar yang perlu membantu rakyat. Sebab apa? Dia doa you jatuh, you akan jatuh. You percaya, yakinlah bahawa kalau doa orang yang dizalimi, dizalimi ni, dia kalau doa ramai-ramai jatuh. Termasuklah pasal KWSP ni. Kalau
kita tengoklah siapa yang akan jatuh. Ya, ya, ya. Sebab tak bagi duit yang 10,000 tu. Betul. Tak, bukan Betul. saya nak menakut-nakutkan. Ini perintah Allah. Betul. Jangan Betul. zalimi rakyat. Ya. Saya bersetuju. Ah. Kalau Datuk mengatakan jangan kita zalimi rakyat, itu adalah my first perjuangan saya. Lain tak ada sebab saya berkeyakinan rakyat tidak harus dizalimi. Rakyat perlu disantuni oleh menteri. Sebab mereka dapat gaji, mereka dapat wang hasil daripada cukai rakyat. Rakyat bayar Duit gaji dia. Rakyat bayar gaji dia. dia. Tapi mereka tidak menyantuni rakyat. Betul. Sebab itu saya kata kalau ini keadaannya, kita tukar je lah. Bagi anak-anak muda sekarang ni. Tok, saya nak sebut sikit pasal ni tu. Ya, Masa wawancara wartawan dengan Zafrul Ya. wartawan tu tanya dia tau. Dia kata dalam Facebook, dalam media sosial Ya. beribu-ribu, berpuluh ribu ramai rakyat kata mereka nak air citra Ya. Pasal mereka susah, ada yang pinjam alung dan sebagainya pasal tak dapat air citra. Tahu Zafrul cakap apa? Menteri Kewangan. Dia kata betul ke itu robot semua tu? Why, Dia boleh kata dia dismiss all this thing, komen-komen rakyat dekat ni sebagai robot. Ya. Maksudnya dia in denial. Tak boleh macam tu bila rakyat cakap macam itu. Dia dismiss pula. Ini bukan orang yang tak ada kerja, orang yang tak makan. Itu semua bukan robot. Mungkin yang komen dekat dia punya Facebook tu banyak robot itu. Atau dibayar dan sebagainya. Okeylah Syam, saya ingat begini, kita nak live ni sebab saya rasa teman-teman pun nak mendengar juga apa yang ni. Dan saya harap satu ketika nanti saya nak buat live dengan malam lah, kita buat malam. Tapi siang-siang ini saya berterima kasih pada teman-teman yang berkesempatan dengan kita, terutama lagi Datuk Tiger. Saya lebih suka memanggil Datuk Tiger. Orangnya garang, tapi kesetiaan dia pada Presiden begitu tebal. Begitu juga dengan Saudara Syam Jalil. Kita mendoakan supaya beliau adalah merupakan pemimpin pelapis sebagaimana yang nyatakan oleh Datuk Si Presiden. Okey, teman-teman semua, kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam atau mungkin sekejap lagi saya cari siapa yang sesuai untuk saya wawancarakan untuk melihat tentang perkembangan Perhimpunan Agung UMNO kali ini yang saya jangka adalah paling important supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendengar. Sebab dalam live semua minta dibubarkan segera Parlimen dan kita nak dengar apakah suara hati, apakah denyut yang nadi yang dinyatakan oleh perwakilan yang mewakili setiap bahagian. Kita ada 191 bahagian di seluruh negara. Kita ada 3.7 juta ahli UMNO yang menanti santunan daripada Presiden, menanti santunan daripada naib-naib Presiden dan kita mengharapkan agar apa yang diharapkan oleh rakyat terlaksana. Ini PAU terakhir sebelum pilihan raya. Ya? Ini PAU terakhir sebelum pilihan raya. So wajarnya ini adalah satu PAU atau Perhimpunan Agung UMNO yang terakhir kata Saudara Syam Jalil. Beliau begitu yakin. Kita jumpa lagi malam nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersidang untuk warga UMNO. Salam. Terima kasih tu.